Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada warga Google Meet sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada malam ini. Topik forum kita pada hari ini ialah salah laku guru yang bercanggah dengan kod etika keguruan Malaysia yang melanggar undang-undang cyber. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama saya, 3 orang ahli panel termasuk saya sendiri yang tidak asing lagi. Baiklah, di hadapan saya, ahli panel yang pertama iaitu Cikgu Muiz, Cikgu Ahmad Muiz bin Kasim. Cikgu Muiz merupakan guru di SMK Sungai Pelik. Selamat datang saya ucapkan kepada saudara Muiz. Seterusnya, ahli panel yang kedua iaitu saya sendiri, Nur Farhanis binti Amran. Dan akhir sekali, nampak pemalu tetapi petah berkata, iaitu saudari Fatin Fatini binti Rosli. Okey, sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Okey, guru merupakan pembimbing dalam proses pembelajaran. Dalam institusi pendidikan seperti sekolah ataupun pusat tuition, guru juga dikenali sebagai seorang guru yang mengambil tugasan kerana guru adalah tugasan guru yang mulia kerana mendidik anak bangsa untuk menjadi modal insan yang cemerlang. Namun, dewasa kini, guru sebagai seorang pendidik terdapat banyak cabaran dan isu yang berbangkit berkaitan dengan accountability seorang guru. Maka, untuk meneruskan tajuk, saya ingin menjemput Cikgu Muiz untuk mengupas isu berkaitan apa yang Cikgu Muiz? Isu hari ini, sebelum saya masuk berkaitan dengan isu, pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih kepada moderator kita iaitu Cikgu Nur Farhanis kerana sudi menjemput saya untuk membincangkan topik pada hari ini. Okey, topik pada hari ini ialah berkaitan dengan kelestarian pendidikan abad ke-21. Tetapi dalam kelestarian pendidikan abad ke-21 ni, kita akan kupas isu yang berkaitan dengan seorang guru, iaitu apa yang kita nak tengok ialah salah laku guru yang bercanggah dengan kod etika keguruan Malaysia. Dalam forum ini kita akan kupas yang kita tekankan 3 isu yang mana akan di-sharekan oleh saya sendiri. Betul tak moderator? Cikgu Nur Farhanis dan Fatin Fatini. Okey, jadi saya akan tekankan sedikit isu berkaitan dengan isu penyebaran maklumat palsu. Okey, isu penyebaran maklumat palsu ni memang sentiasa ada di kalangan warga Malaysia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dekat hebahan ini Kerajaan Akbar mengatakan guru sekolah agama didenda RM2,500 kerana menyebarkan maklumat palsu. Okey, kalau kita lihat pada Kerajaan Akbar ini, apa yang tertulis ialah seorang guru di sekolah agama didenda RM2,500 atau penjara 2 bulan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session di sini atas tuduhan menyebarkan maklumat palsu. Okey, mengikut pertuduhan, dia didakwa menggunakan aplikasi Facebook secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komen palsu di kawasan Bedong, iaitu pada 5 Oktober lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 2331A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang jika sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM50,000 dan penjara maksimum 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, apa yang kita nampak tentang isu penyebaran maklumat palsu ni? Status dia. Status sebagai seorang guru. Okey, guru, bila kita sebut guru ni orang akan pandang seorang yang mulia, yang mempunyai ilmu, yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi, bila adanya isu penyebaran maklumat palsu ni, akan dipandang sedikit enteng. Maksudnya, kenapa seorang guru boleh bertindak sedemikian menyebarkan maklumat palsu, sedangkan seorang guru ni memberi tunjuk ajar yang betul. Jadi, sebagai seorang guru ni, dia tidak sepatutnya menyebarkan maklumat palsu berkenaan seseorang murid. Kalau kita tengok dari sudut konteks seorang murid dan guru,
dan kawasan sekolah. Jadi tidak sepatutnya guru menyebarkan maklumat yang yang palsu berkaitan dengan murid di sekolah, kerana kalau kita tengok maklumat palsu ni hanya berada di hujung jari saja, iaitu sosial media. Kan? Semua benda ada di hujung jari, dan sekali kita tulis dekat Facebook ke, dekat Twitter ke, sekali tulis semua benda dah boleh cepat viral. Bila benda ni viral, ada maklumat palsu, hal ini memang sangat bercanggah dengan kod etika keguruan, yang mana seorang guru tu boleh dikenakan tindakan disiplin. Boleh dikenakan tindakan disiplin oleh pihak kerajaan. Bila dikenakan tindakan disiplin oleh pihak kerajaan, dia juga boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Multimedia dan Komunikasi 1998. Jadi dekat situ dia ada dua tindakan, iaitu tindakan disiplin daripada pihak kerajaan. Yang kedua, tindakan di bawah Akta Multimedia dan Komunikasi 1998. Tetapi hanya kerana satu isu saja, Cikgu Farhani dan Cikgu Fatwa ini, hanya satu isu yang palsu saja boleh dikenakan tata tertib dan denda yang tinggi. Sebagai contoh yang kita lihat, yang Keratan Akhbar yang telah baca tadi. Itu saja yang saya boleh share berkaitan dengan isu penyebaran maklumat palsu. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Muiz di atas perkongsian. Maka saya teruskan kepada isu yang kedua yang akan dikupas oleh saya sendiri, iaitu isu pembocoran rahsia kerajaan. Okey, kita tidak asing lagi bahawa rahsia kerajaan termaktub di dalam Akta Rahsia 1986, di mana menurut Peguam Negara Tan Sri Afandi Ali, pindahan itu adalah mencadangkan hukuman penjara seumur hidup atau 10 sebatan ke atas bersalah yang menyebarkan atau membocorkan rahsia kerajaan. Okey, salah laku guru yang menyebarkan soalan SPM di platform Twitter dan Telegram telah hangat diperkatakan. Okey, baru-baru ini kita ada mendengar bahawa guru MRSM didakwa membocorkan kertas soalan sejarah SPM. Jadi pegawai kanan marak menyangkal tuduhan yang tidak berasas itu. Tetapi sebenarnya isu ini sangat tular ya di dalam media masa, iaitu di Telegram. Guru itu murid-muridlah banyak menerima ataupun menerima soalan ataupun yang diberikan itu di dalam Telegram. Mana guru sendiri mendedahkan soalan itu di dalam aplikasi Telegram. Jadi mereka cepat sajalah wifi mereka berfungsi. Okey. Menyimpan rahsia kerajaan ini adalah merupakan satu tanggungjawab yang besar untuk penjawat awam di Malaysia. Jadi tidak terlepas jugalah guru-guru di Malaysia untuk menjaga integriti mereka sebagai seorang guru. Okey. Awak semua tahu tak apa itu maksud integriti? Okey, maksud integriti ini adalah wholeness ataupun completeness, iaitu kesempurnaan. Jadi, mengikut Institut Integriti Malaysia 2004, integriti merujuk kepada kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi. Okey, integriti juga adalah berkait rapat dengan etika. Jadi setiap integriti perlulah berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keperhatian serta penuh kasih sayang kepada pelajar lah. Jadi apabila guru yang tidak berintegriti, kesannya terhadap pelajar adalah iaitu pelajar sendiri tidak akan keluaran pelajar itu tidak akan berkualiti lah kerana pembocoran soalan SPM. Jadi di mana tiada keterlusan dan amanah lah sebagai seorang guru itu. Okey. Guru juga perlu mengamalkan kod etika profesion jika rahsia kerajaan dibocorkan, seperti yang berlakulah dalam isu ni lah, guru dedah soalan bocor SPM tu lah di Twitter, guru MRSM dakwa bocor kertas soalan sejarah. Jadi isu-isu tu juga mengakibatkan berlakunya di mana Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah mengambil tindakan yang keras terhadap guru-guru yang tidak berintegriti ini. Sebagai contohnya, pihak KPM perlulah memberi
tindakan sewajarnya iaitu memberhentikan atau memecat guru-guru yang menyebarkan soalan SPM ini dan tidak diberi pencen. Okey. Selalunya jika penjawat awam ni membuat satu kesalahan, mereka hanya akan berpindah sekolah. Sebagai salah satu contohnya, apabila guru terlibat dalam kes jenayah. Contohnya lah, kes jenayah adalah salah guna kuasa di mana penyelewengan wang. Okey. Kebiasaannya guru itu sendiri ataupun penjawat awam hanya akan beralihlah kepada satu sekolah ke sekolah yang lain sahaja. Jadi pihak KPM ni perlulah mengambil tindakan yang tegas di mana memecat ataupun menurut Peguam Negara lah yang saya cakapkan tadi, menggunakan akta rahsia rasmi kerana membocorkan maklumat sulit sehingga menjadi viral lah dalam media sosial. Jadi pihak kerajaan atau pihak KPM perlu mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang bersubahat sekiranya kes seperti kebocoran kertas peperiksaan ini didapati benar mengikut pindahan Akta Rahsia Rasmi 1971 ataupun pindaan 1986. Penjawat awam terikat dengan perjanjian di mana perlu merahsiakan maklumat kerajaan, menyebarkan surat atau dokumen yang belum disahkan ataupun sememangnya sulit sehingga menjadi viral dalam media sosial adalah salah di sisi undang-undang. Apatah lagi dengan kepelbagaian kecanggihan teknologi, alam maya melalui media sosial, wujudnya wartawan dalam blog tertentu menjadi medium pembocor rahsia rasmi. Jadi apabila adanya wartawan yang tidak berbayar ini, maka senanglah mereka buat duit lah. Senang ceritanya apabila seorang guru ni tak berintegriti, so senanglah mereka mendapat duit. So daripada membocorkan rahsia-rahsia tu, mereka akan dapat wang lah kerana menyebarkan maklumat itu. Jadi biasanya penjawat awam ni akan menyain lah sebelum memulakan kontrak ataupun pejawatan, mereka perlu membuat ikrar surat aku janji lah di mana perlu merahsiakan maklumat-maklumat sulit. Okay, sebagai contohnya apabila kita ataupun kita sebagai seorang guru di-assign lah menjaga exam, kita perlu menyainkan surat untuk menjaga kerahsiaan maklumat sulit. Betul tak panel-panel sekalian? Betul. Sebab setahu saya kalau berkaitan dengan maklumat sulit ni, mungkin kalau kita dah mula jadi cikgu kan, so sebelum ni kita ada sign kontrak berkaitan dengan maklumat sulit, betul tak? Betul. Saya rasa apa yang Cikgu Farah ni cakap tu betul lah kan, yang Cikgu Farah ni tekankan tu. Saya setuju. Alright. Okay. Selain itu, isu pembocoran rahsia kerajaan ni juga, selain itulah guru juga menggunakan media sosial seperti TikTok lah. Kebiasaannya guru menggunakan medium TikTok, Instagram. Sepatutnya mereka menggunakan kaedah itu untuk sesi pembelajaran saja, kerana kerajaan juga berkata mereka boleh je menggunakan aplikasi itu tetapi di luar waktu pekerja. Maksudnya apabila guru menggunakan aplikasi TikTok itu semasa dalam sesi PDP atau sesi pengajaran dan pembelajaran, maka itu adalah salah dan boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya kepada mereka. Okey. Kesannya terhadap murid adalah salah laku ini bukan sahaja memberi kesan kepada kerajaan dan masyarakat, namun murid juga menjadi mangsa utama dalam kes ini. Jadi murid akan berasa hilang hormat terhadap guru lah apabila menyebarkan soalan bocor ni. Sesuai murid dia memang sukalah sebab contohlah soalan sport. Cikgu ni bagi soalan sport, tapi sebenarnya ianya menjadi kurang berkualiti lah dari segi akademik. Jadi ianya menjadikan murid idola dan contoh tauladan dan melahirkan anak bangsa yang kurang berkualiti apabila guru membocorkan soalan-soalan. Di mana ianya tidak adil terhadap murid-murid yang lain, di mana sebagai contohnya pelajar MRSM mendapat soalan bocor, tetapi sekolah-sekolah yang lain mendapat result yang tidak berapa cemerlang kerana tidak dapat soalan itu. Jadi ianya tidak adil untuk setiap murid-murid yang melaksanakan tugasan tersebutlah. Jadi
guru ianya berkaitan dengan accountability guru itu sendiri, di mana murid ni di mana guru ni itu sendiri perlulah bersikap amanah dalam kehidupan mereka sebagai seorang penjawat awam. Okey, itu sahaja daripada saya berkenaan isu pemborosaran rahsia rasmi. Seterusnya saya teruskan juga kepada Cikgu Fatini untuk mengupas isu berkenaan guru berniaga di sekolah. Sekian. Okey, terima kasih moderator. Ya, Assalamualaikum. Sebelum tu saya ingin menerangkan sedikit definisi mengenai perniagaan. Okey, perniagaan bermaksud seseorang individu itu membuat urusan jual beli yang melibatkan produk atau perkhidmatan kepada pelanggan yang bertujuan untuk mencari keuntungan secara fizikal ataupun alam maya. Okey, seperti kita tahu sekarang, isu guru-guru berniaga di dalam kawasan sekolah semakin bertambah. Kalau kita tengok sendiri dekat mana-mana sekolah, isu ni akan ada juga. Alright. Pelanggaran peraturan-peraturan pegawai penjawat awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Okey, kita sebagai seorang guru merupakan penjawat awam yang terikat dengan peraturan-peraturan pegawai penjawat awam. Okey, di sini saya ingin menerangkan tindakan seorang guru itu yang berniaga dalam sekolah akan termasuk di bawah kelakuan dan tata tertib 1993, iaitu penjawat awam yang ingin berniaga dia perlu mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jadi seorang guru tu perlulah melaksanakan tugas dia dengan penuh dedikasi supaya pekerjaan hakiki dia tidak terjejas. Okey. Untuk keterlibatan guru dalam aktiviti berniaga ketika waktu bekerja hakiki sangat merunsingkan. Terutama sekali dia akan memberi impak kepada pelajar sebab pelajar merupakan pelanggan pada guru. Okey, antara impak negatif yang saya boleh kupaskan ada 4, iaitu pada kualiti kerja, pandangan masyarakat, fokus dalam pekerjaan dan juga masa. Okey, kita pergi satu-satu. Untuk kualiti kerja, seorang guru itu tugas dia hanya perlu mendidik pelajar supaya menjadi budak insan yang cemerlang dari segi akademik dan kurikulum. Jadi, bila mana seorang guru itu melakukan 2 pekerjaan dalam satu masa, so objektif seorang guru itu untuk mengajar dia takkan tercapai. Okey, contoh kita sebelum mengajar akan menyediakan rancangan pengajaran harian. Okey, bila kita sibuk dengan urusan pekerjaan yang mendatangkan pendapatan sampingan, so kita akan lebih bertumpu kepada pendapatan sampingan daripada tugasan hakiki. Okey, jika berlakunya keadaan sedemikian, kebajikan pelajar sendiri akan terabai. Contohnya, bila di mana waktu seorang guru itu perlu melakukan penilaian dan pentaksiran kepada pelajar, dia akan buat keputusan pukul sama rata sebab dia dah hilang fokus dan tumpuan dalam melaksanakan tugas tu dengan penuh dedikasi. Okey, yang kedua, pandangan masyarakat. Okey, seperti yang kita tahu, guru ini merupakan satu tugas yang paling mulia dan dipandang tinggi di sisi masyarakat. Okey, ibu bapa memang sangat-sangat berharap kepada guru untuk memberikan tunjuk ajar sebaik mungkin kepada anak mereka. Okey, untuk pandangan masyarakat, jika seseorang guru itu lebih menumpukan pekerjaan yang lain selain daripada mengajar, murid-murid ini akan mengadu kepada ibu bapa mereka. Contohnya, bila seorang guru itu berniaga di kawasan sekolah, sudah semestinya dia akan menggunakan telefon lebih banyak daripada dia bercakap di dalam kelas. Okey, contohnya guru itu berniaga dan dia hanya tulis di papan hitam atau papan putih untuk memberi tugasan tanpa penerangan. Dan di situ murid nampak guru lebih menggunakan telefon pintar daripada menerangkan apa yang hendak disampaikan pada pembelajaran hari itu. Okey. Isu sekarang yang kita sedia maklum,
banyak keratan akhbar dan berita juga ada menerangkan guru depressed. Okay. Guru ada masalah tekanan disebabkan lambakan kerja. Jadi bila adanya isu-isu macam ni, bagaimana pula wujudnya isu guru berniaga di sekolah, sedangkan kajian mengatakan jumlah guru yang depressed tinggi di Malaysia pada saat ini. Jadi pandangan masyarakat akan nampak guru ini macam mana kamu katakan kamu depressed sedangkan kamu boleh buat side income, maksudnya pendapatan luaran yang lain. Okay? Itu dari sudut pandangan masyarakat lah. Okay. Yang ketiga adalah fokus. Okay. Bila kita sebut tentang fokus, okay, seorang guru tu dia fokus dia adalah klien dia, maksudnya pelanggan dia adalah murid. Jadi bila fokus itu hilang, maka kualiti yang dia kualiti mengajar dia juga akan terjejas. Okey. Okey, kajian menunjukkan seorang individu itu boleh fokus terhadap satu perkara pada satu masa. Jadi bila kita bayangkan seorang individu itu dia ada dua kerja dalam satu masa untuk dia selesaikan, pasti akan ada kesan negatif dia, terutama sekali kepada pelajar. Pelajar yang akan terkesan dengan tingkah laku guru sewaktu proses pembelajaran dan pengajaran. Okey. Yang keempat, tentang pengurusan masa. Okay, seperti kita tahu, okay, Allah SWT memberikan kita 24 jam. Okay, 8 jam bekerja, 8 jam kita di sekolah, 8 jam kita tidur dan 8 jam yang hal lain-lain. Okay, kita dengan keluarga, kita beriadah dan waktu itulah kita rehat. Okey, bayangkan dalam masa 24 jam tu, kita waktu tidurlah kita akan ganggu sebab urusan berniaga ni dia akan melibatkan secara fizikal dan alam maya. Alam maya pasti dia perlu menjawab persoalan-persoalan pelanggan dia. Jadi dia dah ganggu waktu tidur. Yang kedua, waktu dia sedang bekerja pun akan menjejaskan waktu dia sedang bekerja tu dengan memberi tumpuan kepada layanan terhadap pelanggan lah. And then yang terakhir sekali bersama keluarga beriadah. So berdasarkan ke waktu-waktu dia sepatutnya buat tugasan hakiki, dia memfokuskan kepada pendapatan yang sumber pendapatan luar. So kita dapati benda ni akan menjejaskan kesihatan guru itu sendiri. So itulah timbulnya isu guru depres, guru ada masalah kesihatan, guru pencen awal disebabkan sakit. So benda-benda ni semua berlaku disebabkan perbuatan kita itu sendiri. Okay, penjawat awam itu sendiri yang memilih untuk membuat dua pekerjaan dalam satu masa. Okey, bagi saya untuk mengatasi masalah-masalah macam ni, okay, first kali keterlibatan pihak pentadbiran. Pihak pentadbiran kita sebagai seorang guru adalah guru besar. So guru besar perlulah memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan pelbagai program-program yang boleh mendatangkan sumber pendapatan kepada guru. Contohnya, dia mengadakan hari usahawan, okay, di bawah koperasi sekolah. So benda tu perkara yang sedemikian boleh mendatangkan sumber pendapatan kepada guru untuk menambahkan pendapatan guru. Right? Yang kedua adalah peranan kerajaan. Seperti yang kita tahu, gaji guru di Malaysia merupakan gaji yang terendah. Okay? Semua sedia maklum. And then di situlah kerajaan perlu memain peranan untuk memberikan allowance pendapatan yang lebih sedikit daripada pekerjaan lain sebab bagi saya pekerjaan guru ni kita takkan bekerja 8 jam sahaja. Guru adalah 24 jam bekerja. Kita perlu menjawab persoalan ibu bapa. Kita perlu menjawab persoalan daripada pihak pentadbiran. Kadang-kadang kita belum besok ni, pukul 12 malam masih lagi ada orang bertanya dengan cikgu macam mana program besok. Dan waktu ketika itulah barulah waktu kita bersama keluarga lah kita masih lagi berurusan dengan sekolah. Ini kan pula kita berniaga di luar waktu kita bekerja. So dekat situ saya nampak kerajaan perlulah melihat semula
masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan penjawat awam, terutama sekali jawatan guru lah. So itu saja sekadar perkongsian saya. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Saudari Fatin Fatini di atas perkongsian berkenaan isu guru berniaga di sekolah. Jadi kepada Cikgu Muiz, saya ingin bertanya berkenaan dengan isu yang Cikgu Muiz kupaskan tu, apakah kesan yang boleh berlaku apabila guru menyebarkan slide sebelumnya. Saya nak tengok sikit dia punya soalan tu. Slide seterusnya, ke belakang lagi. Okey. Apakah kesan isu penyebaran maklumat palsu terhadap murid? Cikgu Muiz, silakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita. Tadi saya ada nak cerita berkenaan dengan kesan tapi saya terlepas pandang. Tapi mungkin tuan moderator dah tanya, jadi saya kena jawablah soalan berkaitan dengan kesan salah laku tu. Tapi sebelum saya masuk kesan salah laku maklumat palsu tu, saya nak cakap sedikitlah kepada Cikgu Fatin Fatini dengan Cikgu Nur Farah ni. Saya tertarik dengan semua isu-isu yang telah Cikgu lontarkan tadi. Dan dengan kesan-kesan tu, saya rasa kesan yang saya bagi tahu ni mungkin ada sedikit persamaan, tapi saya akan lontarkan sedikitlah apa pendapat peribadi saya berkenaan dengan penyebaran maklumat palsu ni dan apa kesan salah laku tersebut kepada anak murid. Okey, bagi kesan salah laku tersebut pada murid, kita boleh tengok daripada aspek hak asasi kanak-kanak. Okey, iaitu murid ni kalau kita sebut bawah 18 tahun ni, ya, mungkin 18 tahun tu kita dipanggil remaja, tapi bagi sudut seorang guru ni, bawah 18 tahun pun dikira sebagai seorang budak, seorang kanak-kanak dan seorang pelajar. Okey, kalau penyebaran maklumat palsu ni berkaitan dengan seorang murid atau pelajar, dia akan menyebabkan timbulnya rasa malu dekat pelajar. Seperti dia akan rasa diri dia, maruahnya terjatuh. Maksudnya menjatuhkan maruah, bukan maruah terjatuh, menjatuhkan maruah atau imej seseorang murid tersebut. So bila maruah ni tercalar, dia akan rasa malu nak berhadapan dengan masyarakat. Tidak cukup dengan maruah dia tercalar, ia akan timbul pula dengan isu keselamatan yang teracang dan kesejahteraan diri serta keharmonian yang ada. Maksudnya bila dia tahu apa maklumat palsu berkaitan dengan diri dia ni, seorang guru contohlah, dia seorang pelajar dia diviralkan atas sebab seperti yang saya ingat, diviral palsu sebab murid berpakaian yang dia tidak mempunyai kelengkapan untuk melakukan aktiviti sukan seperti tiada baju PJ, sedangkan benda tu mampu. Jadi bila maklumat palsu, cikgu cakap, pelajar ni tidak ada kemampuan gini-gini. Sedangkan kita tahu latar belakang keluarga tu seorang kaya. Tetapi bila benda tu dah tersebar, dia akan timbul rasa malu terhadap pelajar sehingga menjejaskan diri tersebut. Bila diri tersebut ni, diri seorang pelajar tu terjejas, dia akan timbulkan kekeliruan atau kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Sebab benda ni sangat berkait dengan guru, sekolah, murid, masyarakat. Antara semua ni memang berkaitan. Jadi apa yang saya tekankan ialah dari segi sudut seorang pelajar, iaitu akan timbul isu keselamatan dan dia akan timbul kebimbangan dalam kalangan masyarakat serta dia akan menjejaskan sensitiviti seseorang murid, privasi atau reputasi individu tu. Kerana satu maklumat yang palsu, ibaratkan nila setitik akan rosak susu sebelanga. Jadi itu antara pepatah Melayu yang sesuai dengan situasi yang saya cuba bincangkan, iaitu penyebaran maklumat palsu berkenaan dengan seorang murid. Jadi saya rasa kita sebagai seorang guru ni kena elakkan dan jauhi daripada menyebarkan maklumat palsu, lagi-lagi berkenaan dengan pelajar kita, berkenaan dengan sekolah, sebab benda tu kita akan buat dalam keadaan tak sedar, tapi benda tu kita rasa fikir benda tu normal, tapi sebenarnya tidak, salah. Sebab kita kena tahu kita tertakluk di bawah undang-undang seorang guru. Ada undang-undang bawah kerajaan, kita bekerja dengan kerajaan. Jadi apabila silapnya satu masalah, kita akan dikenakan kesalahan yang tinggi. Sebab kalau kita sebut konteks pelajar ni, kita kena betul-betul menjaga nama pelajar ni. Okay.
Itu saja pandangan saya yang boleh saya yang boleh saya upaskan pada hari ini. Okey, saya ada satu lagi soalan untuk Cikgu Muiz. Okey. Apakah cadangan sebagai seorang guru lah, apakah cadangan Cikgu Muiz untuk mengelakkan isu penyebaran maklumat palsu ni? Okey, terima kasih Tuan Moderator untuk soalan tersebut. Okey, untuk mengelakkan isu penyebaran palsu ni, cadangan saya lah sebagai seorang guru, saya rasa kita perlu berhati-hati dalam sosial media ni, sebab mana-mana dekat sosial media ni, mana-mana je akan boleh jadi isu. Kadang-kadang niat kita ni nak menyampaikan kebaikan tetapi akan dipandang salah dekat orang luar sebab pemahaman orang ni berbeza. Jadi apabila kita nak menyampaikan sesuatu isu atau menyampaikan sesuatu maklumat ni, kena berhati-hati dan berfikir panjang. Adakah benda ni betul? Apakah yang kesan pada long term atau short term atau lagi dikenali sebagai untuk jangka masa panjang atau jangka masa yang pendek. Sebab adakah itu akan menjejaskan seseorang individu atau menjejaskan sesuatu institusi atau menjejaskan masyarakat yang sekeliling. Sebab apabila guru tidak berhati-hati ni, dia sangat berbahaya. Sangat berbahaya sebab satu benda yang kecil akan dibesarkan dan akan menyebabkan kita boleh kehilangan kerja. Jadi kena tetap berhati-hati, kena pantau apa aktiviti itu. Contohlah kalau kita dah kahwin, kan, wife kita seorang cikgu. Kalau wife ada, wife kena menasihati si suami. Suami pun seorang cikgu, janganlah sebarkan benda maklumat macam ni. Kena dapatkan kesahihan dulu, baru kita bagi tahu. Jadi saya rasa Cikgu Fatih ni pernah dengar kan, tak pasti jangan kongsi, betul tak? Betul tu Cikgu Muiz, sebab kita tahu seorang guru tu dia tertakluk kepada peraturan penjawat awam. Terutama sekali isu-isu yang kita bincangkan pada malam ni, iaitu penyebaran maklumat palsu, isu guru berniaga, dia sebenarnya di bawah kesalahan tata tertib 1993. So di bawah peraturan-peraturan tu termasuklah isu-isu yang berkenaan. Jadi bagi saya, segala kesalahan yang guru lakukan, kita perlu merujuk kembali kepada akul janji yang telah kita tandatangani, sebab sekali kita dah angkat sumpah, maksudnya kita perlu akur kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Okey, terima kasih Cikgu Muiz dan Cikgu Fatin Fatini. Saya nak bertanya soalan kepada Cikgu Fatin Fatini pula berkenaan dengan isu yang saya telah bentangkan tadi lah. Menurut Cikgu Fatin Fatini, bagaimana penambahbaikan untuk isu kebocoran rahsia kerajaan? Okey, bila kita sebut tentang isu kebocoran rahsia, di mana-mana institusi pekerjaan akan berlaku juga kebocoran rahsia. Okey, tidak kiralah sama ada kerajaan atau swasta. Jadi pada pendapat saya, isu kebocoran rahsia ni kita perlu rujuk kepada ketua kita dahulu. Okay. Jika kita mempunyai ketua yang berdedikasi, yang sentiasa memberi kata semangat dan sentiasa menanyakan apa permasalahan yang berlaku, saya rasa isu kebocoran rahsia ni tidak akan berlaku. Kebiasaannya pembocoran rahsia ni dia berlaku disebabkan ada rasuah, disebabkan ada subukan daripada luar yang menyebabkan seorang individu itu terpaksa melakukan perbuatan sedemikian untuk mendapatkan sesuatu. Okay. Jadi yang pertama sekali saya menekankan kepada macam kita sebagai seorang guru, ketua kita adalah guru besar. Jadi dalam memainkan peranan sebagai seorang pentadbir, perlu menggalakkan, mengadakan mesyuarat yang berkala, maksudnya berkongsi idea, meluahkan pendapat supaya tidak ada perasaan tidak berpuas hati di kalangan mereka. Okay? Kita tahu dekat sekolah pasti akan ada individu yang tidak berpuas hati dengan pentadbir tidak berpuas hati dengan cikgu itu sendiri. Jadi bila kita sebarkan isu-isu ni kepada sekolah lain, jadi akan menjejaskan imej sekolah itu sendiri. Jadi daripada satu individu yang tidak berpuas hati,
akan menyebabkan satu sekolah tu ceritanya akan diketahui oleh orang lain. Okey, macam Cikgu Muiz cakap, ibarat setitik nila rosak susu sebelanga. Okey, terima kasih di atas pendapat yang telah disampaikan. Saya ingin bertanyalah kepada Cikgu Fatin Fatini berkenaan isu guru berniaga di sekolah. Okey, sebenarnya isu guru berniaga di sekolah ni telah banyak berlaku ya, di mana guru sebenarnya lah dalam mengikut kod etika, guru ataupun pejabat awam tidak dibenarkan untuk berniaga ataupun membuat kerja sambilan selain mengajar ataupun bekerjalah sebagai pejabat awam. Jadi apakah pendapat Cikgu Fatin Fatini untuk mereka tidak melanggar peraturan pegawai pejabat awam ni? Okey, untuk soalan yang seterusnya, soalan kaki tangan tu dia bergantung kepada peraturan yang telah ditetapkan. Okey, peraturan pegawai pejabat awam. Jadi, untuk isu guru berniaga ni sebenarnya kerajaan ni sangat adil. Okey, kita berada di negara Malaysia yang demokrasi. Jika seseorang individu itu ingin berniaga, dia perlu mengikut peraturan tertentu yang telah ditetapkan. Okey, sepatutnya seorang guru itu kalau kita ikutkan jadual guru tu sendiri sangat padat. Okey, jika dia nak buat penambah pendapatan, dia perlulah ikuti apa yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, di mana guru itu perlu mendapatkan kelulusan daripada ketua jabatannya untuk dia berniaga di sekolah. Jadi bila seorang guru itu mengikut carta ahli yang betul, jadi tak ada permasalahan dekat situ. Ia juga bergantung kepada individu tersebut. Jika individu itu mampu menahan dua kerja dalam satu masa, dia tidak akan menjejaskan prestasi dia berada di sekolah. Tetapi untuk apa yang saya ingin kongsikan pada malam ini, kebanyakan guru yang berniaga dia tidak memberitahu kepada ketua jabatan yang dia sedang melakukan sumber pendapatan yang lain. Itu yang akan menimbulkan masalah di mana pelajar akan terabai, guru selalu mengambil cuti sebab terlalu penat. Jadi benda-benda macam ni saya rasa kesan dia akan memberi kesan yang buruk pada imej dia sendiri dan juga pelajarnya. Pelajarnya akan terabai dan dia tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, bagi saya seorang guru kalau dia ingin berniaga, biarlah di luar waktu bekerja. Maksudnya jika ingin buat pada waktu hujung minggu, itu tidak ada masalah. Jadi individu itu sendiri perlu mengatur masa dan untuk menambahkan semua pendapatan dia. Di waktu bekerja, fokuskan satu pekerjaan sahaja. Jangan mencampur adukkan tugasan hakiki dengan sumber pendapatan luar. Sebab kita ni penjawat awam, sebelum kita mendapat pekerjaan, kita telah menurunkan tanda tangan kepada surat akuan sumpah pekerja. Jadi bekerjalah sehabis baik yang mungkin dan jangan disebabkan satu permasalahan, iaitu disebabkan duit, guru itu mungkin akan dibuang pekerjaan sebab sebab dia telah mewujudkan satu permasalahan dekat sekolah, selalu cuti, dia tidak menghabiskan sukatan. So benda-benda ini sedikit lama-lama benda tu akan menjadi barah kepada imej guru itu sendiri. Okey, sangat terbaiklah perkongsian daripada Cikgu Fatin Fatini ni. Okey, Cikgu Muiz, ada apa lagi soalan yang ingin diajukan?
Okey, tadi saya rasa untuk soalan yang moderator tanya pada saya mungkin dah jelas. Tapi kalau saya tanya moderator boleh tak? Kita macam ada perkongsian sikitlah daripada moderator. Boleh, silakan. Okey, kalau pandangan Cikgu Farah Hanis lah berkaitan dengan isu penyebaran maklumat sulit kerajaan, apa cadangan ataupun cara yang terbaik untuk mengelakkan seorang guru tu berbuat hal yang sedemikian? Okey, terima kasih di atas pertanyaan tersebut. Okey, cadangan untuk mengelakkan guru tu daripada menyebarkan ataupun menyebarkan maklumat rahsia kerajaan adalah sebenarnya ianya sikap diri integriti guru itu sendirilah. Sepatutnya lah perlu adanya sikap amanah dalam diri untuk mengajar. So di mana kita ni sebagai seorang guru kita perlu ikhlas dan amanahlah bertanggungjawab terhadap tugas kita. Di mana kita perlu menjaga accountability sebagai seorang guru lah, terhadap accountability terhadap guru iaitu diri sendiri, kepada masyarakat, kepada pelajar dan juga terhadap profesion keguruan itu tersendirilah. Selain itu cadangan saya lah bagi untuk kurangkan isu pembocoran maklumat ni adalah tindakan yang tegaslah perlu diambil terhadap pesalah-pesalah itulah mengikut inilah akta yang saya baca iaitu Undang-Undang Malaysia Akta A660 Akta Rahsia Rasmi Pindaan 1986 mentafsirkan rahsia rasmi adalah apa-apa suratan dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan dengan dan termasuk apa-apa surat rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai rahsia besar, rahsia sulit atau terhad mengikut mana-mana yang berkenaan oleh menteri besar atau ketua menteri sesuatu negeri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah Seksyen 2B iaitu asas penggubalan Akta Rahsia Rasmi 1972 bertujuan menjaga keselamatan negara, pertahanan dan hubungan antarabangsa, anggota dan kaki tangan kerajaan sama ada dalam pentadbiran pusat dan negeri sudah memahami maksud rahsia utama sewaktu mengangkat ikrar perkhidmatan iaitu akta itulah. Jadi tindakan tegaslah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan apabila membocorkan rahsia-rahsia sulitlah, rahsia-rahsia daripada kerajaan. Kerana peperiksaan SPM ataupun peperiksaan-peperiksaan yang besar adalah sulit, tidak boleh disebarkan. Kerana yang seperti yang saya bincangkan pada sebelum ni, apabila kita ingin membuka kertas soalan, ketua pengawas perlu menandatangani surat ataupun kertas dan juga perlu ada saksi bahawa time itu pada waktu yang ditetapkan itu juga time itulah dia perlu membuka kertas soalan. Jadi apabila dia buka awal daripada tu, dia boleh dikenakan tindakan yang tegaslah. Kerana takutlah penyebaran-penyebaran rahsia-rahsia sulit ni disebarkan. Okey, itu sajalah daripada saya. Sekian. Ada lagi soalan Cikgu Fatini? Okey, saya rasa setakat ni itu saja. Mungkin saya boleh simpulkan pada perbincangan kita pada malam ni. Guru itu sendiri dia adalah merupakan role model. Maksudnya masyarakat luar memang memandang tinggi terhadap profesion pekerjaan guru ni. Jadi sebagai seorang guru, segala kesalahan yang guru itu lakukan akan menjadi perbualan hangat dalam masyarakat. Jadi dalam masa kita untuk menjaga kita punya accountability seorang guru itu, pertama sekali guru perlu menjaga dia punya image dia tersendiri dahulu. Okay, bila guru itu berjaya mencorakkan dirinya menjadi role model kepada masyarakat, saya rasa isu-isu yang kita bincangkan pada malam ini takkan terjadi. Okay. Setakat ni untuk etika kerja guru, biasalah apa-apa pekerjaan dia akan terikat dengan etika kerja, iaitu perlu ada disiplin, toleransi dalam bekerja. So perkara-perkara sedemikian akan membuatkan lagi individu itu kukuh berada di dalam institusi itu.
Jadi setakat ni itu saja perkongsian yang saya boleh kongsikan. Itu saja moderator. Nampaknya moderator dah mungkin ada masalah lain tu kot. Okey, tak apa. Okey, dia dah kembali. Okey, ada. Okey, itu saja perkongsian saya. Moderator. Okey, terima kasih. Okey. So saya simpulkan lagi untuk keseluruhannya adalah guru perlu menepati janji dan sentiasa jujur dalam mendidik anak bangsa agar Malaysia dapat melahirkan seorang bangsa yang bukan sahaja berilmu tinggi, malahan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi dan akhlak yang baik. Jadi beringatlah kita dengan kata dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anha bahawa jika kamu mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Justru bangkitlah wahai guru untuk menjadi pemangkin kepada kehebatan anak muda bangsa kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, sama-sama. Okey, kita akhiri je lah pada hari ini. Terima kasih ya kerana sudi untuk meluangkan masa bersama-sama saya membincangkan isu-isu berkenaan isu-isu berkenaan salah laku guru yang bercanggah dengan kod etika keguruan ni lah. Okay, terima kasih di atas masa, di atas perkongsian anda. Okay, sekian. Terima kasih. Sama, terima kasih jemput.